Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ni kita akan masuk bab 3, topik yang pertama, muka surat 92 buku teks 3.1 kitaran hayat produk. Okey, sebelum cikgu masuk tajuk ni, cikgu nak awak tahu dulu apa yang awak perlu dapat. Lepas cikgu ajar hari ni, apa yang perlu awak dapat? Ada 2 poin penting hari ni yang wajib awak dapat. 2 pula. Dia sebenarnya 5. Tapi dok tahu dah ke dok 5, cikgu harap 3 pun okey dah kot. Yang pertama, awak mesti tahu maksud jejak karbon, carbon footprint. Yang kedua, mesti tahu mencerakinkan produk yang digunakan dalam kehidupan seorang individu, muka surat 93 buku teks. Kalau modul tu mungkin muka surat, cikgu dah ingat muka surat berapa, kat kita tengok. Mencerakinkan ni pengiraan. Okay, pengiraan. Kena kira. Dok reti kira memang jeng. Lepas tu yang ketiga, mewajarkan tindakan yang perlu diambil iaitu langkah tapak tangan karbon. Dia ada 2. Tapak kaki karbon dengan tapak tangan karbon. Carbon footprint dengan carbon carbon handprint. Okay. Kemudian 3.14 kita mesti tahu nak cerita ataupun berkomunikasi tentang kita hayat satu produk. Soalan boleh tanya tentang kita hayat produk. Dan yang akhir sekali kena tahu macam mana nak uruskan sisa plastik supaya kelestarian alam sekitar kita lebih cekap. Okay, menguruskan sisa plastik. Macam mana cara terbaik untuk buang plastik, nak buat apa dengan plastik tu. Okay. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan jejak karbon dahulu, iaitu jejak kaki karbon, carbon footprint yang hasil pembelajaran pertama tadi patutnya awak tahu. Kena tahu jelaskan apa itu jejak karbon. Okay, jejak karbon ialah, boleh nampak skrin cikgu Boleh. Okay, apa tu jejak karbon? Dalam kutip pun ada. Kalau nak ambil ayat daripada modul pun ada, awak boleh tengok modul. Apa tu jejak karbon? Nampak tak? Kalau nampak slide tahu dah apa jejak karbon. Jumlah karbon dioksida yang dibebaskan. Jumlah ke karbon atmosfera. dioksida yang dibebaskan ke atmosfera. Jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera. Kalau jumlah karbon dioksida, maksudnya ni kesan positif ke kesan negatif? Karbon dioksida dibebaskan. Kesan positif ke negatif? Negatif. 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 Ini kalau carbon footprint memang merujuk kepada kesan negatif. Okay, kalau carbon handprint merujuk kepada kesan positif. Dia berlawanan dua tu. Okay, kesan negatif ni dibuat oleh siapa? Individu, kita semualah. Peristiwa. Peristiwa ni mungkin pengeboman ataupun perang ke, ataupun organisasi. Organisasi ni macam kilang ke, komuniti, masyarakat setempat lah. Masyarakat situ ada buat apa? Pembakaran terbuka ke, ataupun produk yang diguna dalam kehidupan seharian. Kita guna plastik, kita buat gimana plastik tu lepas buang, kita tahu mana. Okey, itu semua penyumbang kepada carbon footprint. Okey, jejak karbon. Okey, kajian jejak karbon bermula dengan mencerakinkan produk yang kita guna. Sebab tu ada mencerakinkan ni, kita nak kira berapakah jumlah karbon dioksida yang kita lepaskan. Okay, bila kita cakap pasal jejak karbon, kita cakap pasal karbon dioksida lah. Kesan negatif daripada pembebasan karbon dioksida. Jadi bila nak jejak karbon, kita nak cari balik berapa dah kita lepaskan. So kita kena cerakinkan. Contoh kita akan ambil produk yang ada menggunakan elektrik lah. Okay, kalau makanan tak boleh lah. Sebab tak ada kuasa dia, sebab kita kena guna formula kuasa kilowatt tu. Okay, kat gini kita tengok lah. Tapi sebelum tu cikgu nak go through dulu sampai habis semua hasil pembelajaran ni. Lepas tu baru kita kira guna modul. Sebab modul slide lain pula. Jadi cikgu malas nak tukar-tukar. Okay, jadi untuk cerakinkan produk, kita pilih satu alat. Contohnya peti sejuk. Kita akan guna peti sejuk tu setiap sepanjang hari kan. Jadi kita ambil biasanya alat yang kita guna sepanjang hari lah. Jadi bermula daripada kita bangun tidur, sampailah kita tidur, sampai kita tidur balik, alat tu masih digunakan. Jadi kita pilih alat tu untuk dicerakinkan. Okey, kemudian ada imbangan karbon ataupun offset. Ini merujuk kepada istilah-istilah ni awak kena tahu ya. Bila sebut jejak karbon, bila sebut sinki karbon,
kemudian ada handprint, carbon handprint. Semua tu kena tahulah mendapa, jangan tukar bimbang sekali. Tadi cikgu dah jelaskan tentang jejak karbon. Lepas tu ada mencerakinkan produk. Lepas tu sekarang ni yang ketiga, imbangan karbon. Okey, ini merujuk kepada proses yang dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Contohnya kita tanam balik. Kita dah bakar, kita dah lepaskan asap, kita tanam balik pokok. Ini kita kata imbangan karbon. Okey? Tanam balik pokok-pokok, tanam balik hutan. Kemudian jejak carbon footprint bagi satu-satu produk, ini adalah impak negatif. Ni dalam kutip ada ni. Okey. Merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang berpunca daripada pembebasan karbon dioksida. Okey, sepanjang hayat produk itu, selagi produk itu masih ada dan masih digunakan. Okey. Kemudian tapak tangan karbon pula merujuk kepada impak positif. Impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayat dia. Okey, selagi produk itu masih ada, dia bagi kesan baik lah. Okey, tapak tangan karbon, penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Dia bermula untuk hasilkan tapak tangan karbon ni, kita kata tadi kesan positif. Jadi dia mesti bermula dengan penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah. Jadi bila nak cipta satu bahan tu, kita kena kaji dulu kita guna bahan apa. Adakah bahan itu nanti akan membebaskan banyak karbon dioksida. Jadi kalau bahan tu bermula dengan banyak dah karbon dioksida, jadi kita tak boleh nak kata dia tapak tangan karbon lah. Biasanya dia akan mula dengan penggunaan produk yang kurang penggunaan karbon. Okey, kemudian pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Dari segi pemanjangan, dia boleh tahan lama dan dia cekap. Cekap ni maksudnya dia guna tenaga yang kurang tapi dia memberi hasil yang sangat banyak. Dia beri hasil ataupun tenaga yang maksimum lah. Kemudian penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Ayat ni mungkin macam pening sikit. Maksudnya dia guna tenaga sikit. Okay. Bukan guna tenaga sikit. Dia guna tenaga. Tapi penggunaan tenaga tu tak banyak membebaskan gas rumah hijau. Gas rumah hijau tadi salah satunya karbon dioksida. Okey, dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Apa tu kecekapan tenaga yang tinggi? Bila kita kata cekap tenaga, maksudnya tenaga elektrik. Kalau contohnya tenaga elektrik dia guna sama banyak, katalah ada dua barang A dengan B, dua-dua 240 watt katalah, menggunakan tenaga yang sama banyak, tapi barang A lebih jimat elektrik. Barang B penggunaan elektrik dia lebih tinggi, kena bayar B. Jadi yang lebih cekap ialah yang watt dia sama tadi tapi bilangan ataupun jumlah tenaga yang digunakan adalah kurang. So kita kata itu adalah cekap. Baru ni dalam PSA tu big kan? Soalan kecekapan tenaga. Okey. Cekap tenaga, kemudian pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Okay, maknanya lepas kita dah guna barang tu, dah habis hayat dia, nak buang. Nak buang tu macam mana kita nak uruskan. Sekiranya pengurusan tu mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida, maka kita kata dia adalah pengurusan sisa yang cekap lah. Pengurusan sisa yang cekap adalah salah satu daripada ciri tapak tangan karbon. Dan akhir sekali penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam singki karbon. Okay? Singki karbon ni satu lagi istilah. Macam mana kita nak singkirkan gas rumah hijau dan kita nak simpan pula karbon dioksida tu dalam singki karbon. Singki karbon ni kat mana? Dalam buku teks ada singki karbon ni, muka surat 95. Okay? Langkah-langkah dalam tapak tangan karbon. Ini adalah langkah-langkah lah. Okay, langkah-langkah dalam tapak tangan karbon ada berapa ni? 1. Kalau dalam kutip ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Samalah. Okay, yang terakhir sekali yang cikgu sebut tadi, penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam singki karbon. Singki karbon ni apa? Singki karbon adalah tempat semula jadi. Contohnya hutan, laut yang berfungsi untuk
singkirkan karbon dioksida. Kalau singkir kat rumah kita ataupun singkir kat mamal, tempat kita buang benda yang kita tak pakai dah cuah dalam tu. Okay, so hutan dan laut ibarat singkir kita lah. Sebab tu dikata singkir karbon. Tempat kita buang semula karbon dioksida. Kita dah bakar, kilang dah keluarkan asap. Asap tu kita salurkan balik ke hutan sebagai tempat serap balik gas karbon dioksida. So inilah yang dikatakan singkir karbon. Okey, kemudian seterusnya penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Okey, pengurusan yang cekap lah bagi kita nak uruskan penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah. Contohnya bahan binaan boleh baru yang kita gantikan daripada asalnya kita guna simen, kita ganti dengan kayu. Sebab kayu adalah bahan yang kita boleh repukkan dia balik dan kita boleh jadikan dia kompos. Jadi dia balik semula ke alam sekitar. Tapi kalau simen, kita dah robohkan rumah yang dibuat daripada simen. Simen tu kita tak boleh dah nak proses balik untuk guna semula simen tu. Simen tu tak boleh guna balik dah. Okay, melainkan kalau simen tu kita buat peracur, kita turak tanah, tapi tak boleh dah nak proses jadi bahan baru balik. Okay. Kemudian pemanjangan kita hayat dan peningkatan kecekapan produk. Dari segi pemanjangan kita hayat, contohnya bateri yang boleh dicas semula. Kita biasa beli bateri yang alkaline tu. Kalau alkaline dia habis je penggunaan, kita boleh letak balik dekat tempat cas dia tu, cas balik. Jadi tak payah beli bateri baru, cas berulang kali. Ini satu cara contoh untuk pemanjangan kita hayat. Kemudian macam mana kita nak tingkatkan kecekapan produk? Contohnya kita gunakan panel suria. Panel suria kita hayatnya dah panjang, dia dah cepat habis. Okay, selagi dok rosak, selagi panel tu boleh tadah cahaya matahari, maka dia bolehlah digunakan. Dan juga contohnya dia boleh diguna banyak kali, guna dalam masa yang panjang dan sumber tenaga pun tidak menggunakan bahan yang non-renewable ataupun bahan yang habis guna. Okay, ini pemanjangan kita hayat dan peningkatan kecekapan produk. Kemudian penggunaan tenaga yang kurang ada lagi baru masuk. Siapa baru masuk Penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Okay. Yang sekarang ni cikgu duk bincang ni, apa benda ni? Ni apa sebenarnya ni? Ini adalah langkah-langkah tapak tangan karbon. Macam mana nak hasilkan tapak tangan karbon. Tapak tangan karbon tadi cikgu dah bagi tahu macam mana nak hasilkan impak positif lah daripada produk yang kita guna. Okay. Jelas tak ni? Yang baru masuk terutamanya yang baru masuk tu, cikgu harap dok blur bila masuk je tengok tajuk tapak tangan karbon ni. Okay, cikgu ulang sikit semula secara rough. Kita sekarang sedang bincang tentang tapak tangan karbon. Tapak tangan karbon adalah impak positif, tapak tangan jejak karbon pula, tapak kaki karbon ialah kesan negatif. Yang sekarang kita bincang adalah tapak tangan karbon. Jadi cara untuk ataupun langkah untuk buat tapak tangan karbon ni adalah ada 5, dalam buku teks pun ada, muka surat 94, 95. Inilah 1, 2, 3, 4, 5 ni cikgu terang dah tadi. Yang pertama, penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah. Okay, yang pertama ni. Penjelasan dia, macam mana nak buat? Kita guna contohnya bahan-bahan kita ganti. Bahan yang boleh baharu, kita ganti daripada penggunaan bahan yang tak boleh baharu. Bahan tak boleh baharu ni non-renewable yang akan habis. Contohnya, simen, bahan api fosil yang akan habis, tak boleh buat balik. Tapi kalau kita guna bahan boleh baru macam batang pokok, kita boleh tanam balik, kita boleh jadikan dia kompos, kita boleh ulang-ulang balik. Kemudian yang kedua, pemanjangan kita hayat tadi, contoh dia kita guna bateri yang boleh cas semula dan guna panel suria lah. Yang ketiga, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas. Contohnya kita guna tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Air ni dia tak habis sampai bila-bila. Jadi inilah yang kita kata sumber tenaga boleh baharu. Dan air juga tidak membebaskan gas rumah hijau.
Kita guna tenaga hidro. Berbeza dengan negara-negara ataupun kalau kita guna penjana tenaga daripada bahan api fosil, contohnya nak dapat elektrik kita guna arang batu. Arang batu dia kena bakar, panaskan dia bebaskan gas rumah hijau. Jadi yang ni kita tak kata dia adalah pengubah tenaga yang penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau lah. Kalau guna arang batu dia membebaskan gas rumah hijau. Dia tak jadi kurang. Sebab bahan itu membebaskan gas rumah hijau. Okey. Kemudian pengurusan sisa yang cekap. Okey, sebelum tu selain daripada air, apa lagi bahan yang tak membebaskan gas rumah hijau? Sumber tenaga. Kita belajar dah hari tu masa tingkatan 4. Selain daripada tenaga hidro, kita boleh juga guna tenaga biogeosim, tenaga angin, tenaga ombak. Okey, ada banyak lagi itu. Ya. Geoterma. Okey, kemudian pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Okey, pengurusan sisa yang cekap salah satu daripada cara tadi. Yang keempat, macam mana nak uruskan sisa yang cekap. Okey, kalau masih ingat masa tajuk greenhouse teknologi hijau bab 4 ke? Tingkatan 4. Bab 4 ke bab 3 saya kena ingat. Bab 4 teknologi hijau. Kita dah ada bincang tentang konsep 5R. Ingat kan? Asal-asalnya R ni ada 3 je. Reduce, reuse, recycle. Kemudian ada tambahan 2 tapi cikgu pun tak faham sebab apa ni dia beza dengan buku teks tapak. Tingkatan 4 yang kelima R ni ialah recovery. Tapi bila naik tingkatan 5 dia tu bit rot. Jadi cikgu sekarang ni tengah mencari jawapan, tanya juga penulis buku teks ni tapi tak ada lagi respon. Mana satu yang betul? Refuse, reduce, recycle, reuse, rot ataupun recovery? Sebab kalau Google ada banyak term, banyak istilah. Okay? Cuma cikgu anggap rot ni sebenarnya repuk. Barang tu contohnya kita gunakan sisa makanan, kita repukkan sisa makanan, kita jadikan dia baja kompos. Jadi tapi cikgu anggap recovery ni kan dibeki. Recovery pula. Recovery. Masa tingkatan 4 R yang kelima tu ialah recovery. Recovery ni kalau barang tu rosak kita beki. Contohnya baldi, tangkai dia patah. Kita gantikan tangkai tu dengan tali. Baldi plastik, kita ganti dengan tangkai tali. Jadi tu kita panggil recovery, kita beki semula. Ataupun repair. Recovery, repair tu samalah. Tapi bila naik tingkatan 5 dia guna rot, cikgu anggap dia lebih kurang sama dengan recovery sebab bila dia mereput, dia anggap kita repair balik dengan setakat ni lah cikgu anggap macam ni lah. Kita repair balik bahan tu tadi bahan buangan, makanan, sisa makanan, kita beki dia balik sampai dia jadi barang yang bermanfaat, iaitu baja organik. Setakat ni cikgu anggap macam tu. Jadi kalau keluar soalan, cikgu tak boleh nak kabur-kabur mana sebetul, rot ataupun recovery. Okay? Betul belaka senang. Rasanya betul belaka. Cuma kalau biasanya tanya, cikgu rasa dia tak tanya sampai 5. Dia akan tanya 3 ataupun 4 ataupun 2 je biasanya. Okay? Jadi kalau boleh jangan pilihlah jawapan R yang kelima tu. Okay, macam mana nak buat tadi? Yang pertama tak ambil produk yang kita tak perlu lah. Ini untuk refuse. Tak perlu tak payah ambil. Tak payah beli, tak payah guna. Okay? Contohnya, apa yang kita tak perlu? Plastik banyak-banyak. Nak buat benda plastik banyak-banyak. Plastik ada satu, ulang-ulang je guna. Kemudian yang kedua, kurangkan kuantiti untuk reduce. Kurangkan kuantiti produk plastik. Tak boleh, yang non-biodegradable ni, yang tak boleh diuraikan ni. Guna satu je, ulang-ulang. Okay, yang ketiga, kita semula. Ni semua orang tahu, recycle. Yang keempat, guna semula, reuse. Contohnya kita beli satu beg, kita bawa beg tu pergi mana-mana untuk guna semula. Tak payah pakai plastik baru dah. Yang last kali tadi yang cikgu cerita tadilah reput. Okay, kita reputkan sisa, contohnya sisa makanan untuk buat semula baja kompos. Okay, ini adalah macam mana kita urus sisa yang cekap. Okey, dan yang terakhir sekali penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam singki karbon. Ada 2 je tempat tadi singki karbon, iaitu laut ataupun hutan. Okey, dia merupakan tempat semula jadi hutan ataupun laut yang berfungsi untuk menyingkirkan karbon dioksida daripada udara.
Okey. Pengurangan karbon dalam udara berlaku apabila karbon dioksida larut dalam air laut. Okey. Contohnya bila kita lepaskan di udara, dia akan serap dalam air laut. Sebab gas juga boleh serap, macam oksigen pun ada dalam air laut. Kalau tak, macam mana haiwan dalam laut nak bernafas, ada oksigen juga. Jadi karbon dioksida pun ada. Jadi ada haiwan pula. Ada juga tumbuhan dalam tumbuhan akuatik dalam air yang perlukan karbon dioksida. Jadi bila dia serap karbon dioksida, ia akan digunakan oleh organisma yang perlu di dalam laut lah. Contohnya fitoplankton, plankton, ataupun lumut ataupun alga yang ada dalam air. Dari segi pokok pula kita tahu dah lah apa pokok guna. Hutan tu guna untuk apa karbon dioksida? Dia guna semasa proses fotosintesis. Jadi dia akan serap karbon dioksida. Sebab itu kita anggap dia sebagai sinki. Okey, macam mana penyingkiran dan penyimpanan karbon dalam sinki karbon? Yang pertama kita tengok yang penyingkiran dahulu. Penyingkiran, asap datang daripada kilang, asap datang daripada pembakaran akan diserap oleh tumbuhan hijau di hutan. Pokok. Okey. Kemudian asap juga. Asap ni dia akan duduk di seluruh permukaan bumi kan. Tak kira lah darat ke laut. So sekiranya ia berada di kawasan laut, maka laut dia akan serap di bahagian laut lah. Air laut tu akan serap karbon dioksida tu. Dan hidupan dalam laut tu akan memanfaatkan karbon dioksida tersebut. Okey, kemudian penyimpanan. Tadi ada dua penyingkiran dan penyimpanan. Singkir tadi, sebelah kiri. Gambarnya ada dalam buku teks, muka surat 95. Penyimpanan dia merujuk kepada macam mana dia nak dapat balik, nak simpan balik. Okay? Penyimpanan, kalau tengok dalam buku teks, ayat yang ke berapa karbon yang terkumpul dalam biojisim dapat juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Okay. Jadi contohnya kalau kita tebang pokok, kita guna pokok tu untuk produk kayu, katil, robot, kursi. Produk tu nanti lama-lama dia akan rosak. Bila rosak, dia akan mereput. Okay. Ini cerita kalau awak dah bakar lah. Kalau awak bakar, dia akan jadi hot ni. Kalau bakar, dia akan jadi penyingkiran. Sebab ada asap. Ceritanya kalau kita tak bakar. Okay, contoh lain macam pokok tu mapuh ke, terbalik ke, repuk, sisa-sisa makanan kita, semua tu akan jadi tenaga biojisim. Dia akan mereput, dia tidak bakar, maka dalam sisa-sisa pereputan tu ada tenaga biojisim yang boleh diguna semula sebagai tenaga biojisim yang boleh menjana tenaga dekat stesen jana kuasa untuk ditukarkan kepada tenaga elektrik dan sebagainya. Okay. So bila sampai biojisim ni dihantar ke stesen jana kuasa biojisim, maka selepas itu dia akan ditukar kepada bentuk tenaga biojisim dan akan digunakan sebagai tenaga elektrik ke. Okay, jadi tidak adalah pembebasan gas karbon dioksida kecuali daripada barang yang seterusnya pula. Bila dia dah jana tenaga elektrik, mungkin tenaga elektrik itu diguna untuk hasilkan api ke, untuk pembakaran ke, barulah daripada situ ada pula karbon dioksida. So dia akan balik semula ke sini. Jadi dia akan balik gimari-gimari, penyingkiran, penyimpanan, penyingkiran, penyimpanan. Sekiranya benda ni berlaku secara balance ataupun seimbang, maka tak berlakulah jejak karbon yang banyak. Tetapi sekiranya tak balance, maka akan jadilah pula jejak kaki karbon. Okay. Sekarang ni kita tengah bincang tentang tapak tangan karbon. Tapak tangan karbon maksudnya kesan positif. Jadi inilah yang kita bincang, kesan positif. Macam mana nak positifkan, nak jadikan dia positif. Okay. Jadi kita singkirkan gas rumah hijau dan kita simpan balik karbon dioksida dalam sinki karbon. Ini adalah salah satu cara. Okey. Seterusnya, kitar hayat sesuatu produk. Okay, bermula daripada sumber hinggalah pelupusan, sama ada dikitar semula ataupun dibiarkan mereput. Jadi ada dua situasi. Sama ada dikitar semula, proses semula ataupun lock gitu saja sampai dia mereput, sampai dia hacur dalam tanah. So dua istilah ni, yang pertama cradle to cradle life cycle. Yang ni life cycle, ada perkataan cycle maksudnya kitar semula. Ini dalam buku teks ada juga ni dalam buku teks muka surat 96. Ataupun yang kedua,
cradle to grave, kubur. Masuk kubur. Masuk kubur maksudnya tak balik semula. Kalau cycle balik semula. Okay. Cradle to grave, life cycle. Maksudnya hancur, lepas tu repuk terus hilang dalam tanah. Okay, cradle to grave. Sama ada cradle to grave ataupun cradle to cycle. Cradle life cycle. Okay, ini dalam buku teks ada ni . Okay, jadi penjelasannya, kalau cradle to cradle cycle, contohnya, apabila kita gunakan satu-satu sumber, kita tebang pokok. Dia mesti mula daripada sumber lah. Kita guna untuk buat barang tu bermula daripada apa? Katalah tebang pokok untuk buat kertas. Ataupun tebang pokok untuk buat baju, buat kain, cotton kan. Kemudian dihantar ke bidang pembuatan untuk diangkut kepada pengguna. Sampai kepada pengguna, buatlah produk apa, buku ke, baju ke. Kemudian bila produk tu dah nak tamat life cycle dia, nak habis dah hayat dia, ni mula daripada lahir lah. Kita anggap ni lahir daripada sumber. Lepas tu perjalanan tempoh hayat dia. Kalau kita daripada bayi, daripada zygote, lepas tu jadi bayi, boleh jalan, jadi orang dewasa. Lepas tu tua, lepas tu mati. Ni sampai dekat sini guna, lepas tu mati. Lupus. Kita lupus, kita ada dua pilihan. Sama ada nak reputkan ataupun nak kitas semula kertas yang kita guna tu contohnya. Okay, kalau kita pilih untuk kitas semula, dia akan jadi cradle to cradle life cycle. Manakala kalau kita pilih untuk lock gitu je sampai dia acuh sendiri, ini adalah cradle to grave life cycle. Okay, cradle to grave life cycle dia mula daripada tempat yang sama juga. Sumber tadi macam pokok ni juga. Okay, daripada hutan, dapat kain ataupun kertas, angkut pergi hantar ke pengguna, sampai ke pengguna, lepas tu tamat tempoh, rosak dah, tak berguna dah. Ada dua pilihan, reput ataupun kitas semula. So kita ni akan berpusing, ikut mana pilihan kita. Sama ada kitar ataupun reputkan dia. Okay. Next, pengurusan cekap sisa plastik ke arah kelestarian alam sekitar. Macam mana nak uruskan dengan cekap? Ni buku teks muka surat 97. Okay. Kita sekarang ni dunia serba moden dah. Kita ada 5R tadi. Okay. Contohnya, proses semula, kita semula, upcycle, recycle. Okay. Hak tu cikgu rasa tak perlu bincang dah lah. Kita ada banyak option, 5 option tadi. Kita nak guna plastik tu dengan cara kita semula ataupun kita proses semula. Ataupun kalau kita nak biarkan mereput, memang tak boleh lah. Plastik memang tak mereput kecuali plastik yang diperbuat daripada unsur-unsur yang biodegradable. Ada contohnya plastik yang diperbuat daripada gentian seperti daripada sumber jagung, daripada tumbuhan. Macam contoh, kalau awak beli plastik, awak pergi beli dapat plastik daripada Maiding tu, dia ataupun Tesco, lama-lama dia akan repuk, dia hancur. Bila dia hancur tu, maksudnya dia buat daripada produk yang biodegradable, produk yang mesra alam. Ada juga plastik diperbuat daripada serai. Tahu kan? Okay, next, mikroplastik dalam rantaian makanan. Okay, siapa tahu mikroplastik ni benda apa? Adakah ia sejenis makanan? Plastik kecil. Plastik kecil. Biasanya kita jumpa kat mana? Dekat face mask. Face mask? Dalam laut? Oh, tiba-tiba dalam ada kat face mask. Dalam Mikroplastik, betul-betul mikroplastik ni dalam laut tu, lepas dia dah buang dah, dia pergi ke laut. Produk Produk apa? Produk untuk muka tau. Ya. Benda apa produk muka tu? Ni benda orang panggil mask benda orang panggil. Bukan mask lain, scrub. Sorry. Ya, hok nak tonyoh muka, nak bagi licin, nak bagi halus kulit muka tu lah. Mask kita tepek, lepas tu kita soyok, tu mask. Masker. Ini scrub. Biasanya dalam scrub ada mikroplastik. Jadi pilihlah untuk sebagai orang yang sayang ke alam sekitar, nak scrub boleh, tapi jangan beli produk yang guna mikroplastik. Kalau yang macam jenama-jenama terkenal tu memang dia guna mikroplastik. Dia tak guna produk semula jadi. Nak gantikan mudah je. Awak ganti dengan contohnya buat scrub dengan beras. Teh boleh. Teh guna scrub. Ia dok butir pasir gitu. Scrub ni dia nak pasir gitu kan. Kopi, biji kopi, habuk hampas kopi tu boleh. Gula. Benda lagi. Berah tu. Berah lah. Berah kita blend berah tu kan, ia butir dia kasar kan berah.
Bukan gandum, bukan hok jadi gandum dah, hok kasar-kasar lagi tu. Okay? Jadi pandai-pandailah kita guna bahan yang alami ataupun selamat untuk alam sekitar. Okay, kenapa dia bahaya ni? Okay, kalau tengok dalam kutip ada dah rantai makanan yang mudah kita faham. Kalau tengok dalam kutip lah mudah, gambar tu. Mikroplastik bila kita guna, kita basuh muka tu, ia akan pergi ke longkang, pergi ke parit, pergi ke sungai dan akhir sekali mungkin sampai ke laut lah. Okey, dalam laut ada plankton, ada larva, ada ikan kecil-kecil. Ikan besar memang confirm tak makan mikroplastik ni. Okey, ikan tapi mungkin juga dia termakan. Okey, mungkin dia termakan. Contohnya macam penyu tu. Biasanya sebab ikan yang besar dia makan ikan kecil. Jadi bila plankton termakan mikroplastik, dia akan efek dekat plankton tu lah. Sama ada larva ataupun plankton tu. Bila dia termakan, kemudian ada pula organisma lain yang akan makan plankton tu sebab plankton ni hok paling kecil sekali dalam akuatik. Sumber makanan bagi organisma akuatik yang kecil, anak ikan dia makan plankton, cengkerang macam kerang dia makan plankton, shell-shell ada dekat laut tu dia makan plankton. Okey, bila dia makan dia akan sampai pula kepada, kalau manusia makan cengkerang tu sampai pula pada manusia. Kalau benda lain makan cengkerang ni, kalau kerang biasanya tak ada lah benda lain makan melainkan manusia je sebab benda lain nak kekoh tu kulit dia kerah. Ikan tak makan kerang kecuali dia cabut dah daripada kulit dia. Jadi rantai tu berlaku, rantai tu panjang. Okay, sehinggalah sampai kepada manusia, manusia makan balik. Hak daripada muka kita tadi tu, kita tonyoh nak suruh kita comel, sebenarnya masuk perut kita balik. Betapa panjangnya rantai tu balik kepada manusia. Sebab tu dalam Quran ada sebut, sebenarnya kerosakan atas muka bumi ni, dia punca dia daripada tangan manusia sendiri. Dalam Quran sebut dah. Kalau kita faham hak alam sekitar ni, semua kata dah asal daripada pencemaran berasal daripada aktiviti manusia. Tapi dalam Quran lebih dahulu dah sebut bahawa segala bencana yang muncul di muka bumi ni sebenarnya berasal daripada tangan-tangan manusia. Okey. Ni ada gambar ni. Duk tengok-tengok tadi dah tunjuk gambar ni. Okey, dalam buku teks ada. Dan habislah tajuk ni. Cikgu akan pergi ke apa ni? Bagaimana untuk mencerakinkan tenaga karbon tu, cerakinkan alat untuk kira mana bab 3. Okey. Muka surat berapa kira ni. Okey, macam mana cara nak kira? Yang ni kena faham molek supaya boleh selesaikan masalah. Ada beberapa step lah dalam nota modul ulas tu dah diberi. Ada 4 step. Yang pertama, pilih alat dulu. Alat yang mana nak pilih? Alat yang guna tenaga elektrik ataupun pencahayaan elektrik. Okey. Tak semestinya lampu lah. Aircon boleh juga. Okey. Dekat setiap alat elektrik ada label kuasa dia. Jadi awak cari dulu kuasa alat tu. Berapa watt. Dia akan tulis biasanya dekat charger telefon kita pun ada tulis. Semua peralatan elektrik ada tulis kuasa. Berapa watt. Kalau dia tulis watt, maksudnya awak kena bahagi dengan 1000. Sebab pengiraan ni not dalam kilowatt. Kilowatt maksudnya kena darab dengan 1000. Dia nak 1000 watt. Jadi kalau alat kita tu dalam watt, maknanya tak sampai 1000 lah. Kalau dalam watt 250 ke, kita kena bahagi pula dengan 1000. Baru dapat nilai dalam kilowatt. Jelas tak pasal kilowatt ni? Jelas. Okay. Kemudian kita kena tahu berapa lama kita guna. Berapa jam. Jumlah jam. Berapa masa kita guna. Daripada bangun tidur sampailah kita tidur balik. Berapa jam. Kemudian yang ketiga, 1, 2 dah siap. Yang ketiga kena hitung kilowatt jam. Jadi maknanya kena darab. Kilowatt ni darab dengan jam. Bilangan jam. Jumlah tenaga tadi berapa. Darab dengan berapa jam. Okay, kita darab 2 ni. Baru dapat nombor 3. Dan yang terakhir sekali barulah kita guna formula jumlah karbon dioksida yang dibebaskan sama dengan tenaga elektrik dalam kilowatt jam. Hak ni ambil mana? Ambil daripada nombor 3 tadi. Lepas tu masukkan nilai 50 kilowatt jam bahagi dan darab dengan 39 ni tetap dan berpencen, tak berubah-ubah. Sebab kita anggap setiap 50 kilowatt jam tenaga dia membebaskan 39 gram karbon dioksida. Faham tak? Ada soalan tak setakat ni? Bawa nak ngira ni.
Kalau tak ada, cikgu tunjuk sikit hak yang contoh penggunaan, contoh pengiraan yang pertama ni. Okey, yang pertama mesti tahu dah lah daripada alat tu kita tahu dah berapa tenaga dia. Nama alat kita tahu dah benda apa. Kemudian kita tahu dah jumlah masa. 5 jam dan 0.009 kilowatt. Ni biasanya 0.009 kalau kita darab dengan 1000 kita dapat 900. 900 watt je. Sebenarnya 900 watt. Maknanya alat ni alat kecil je lah. Okay. Macam ni dia dapat kilowatt, dia bagi 1000 macam cikgu cover tadi. Kemudian 0.009 ni kita darab dengan 5 sebab guna dia 5 jam. Okay, maka kita dapatlah kilowatt jam dia ialah 0.045. Daripada 0.045 ni lah baru kita guna formula kat atas ni tadi. Kita bahagi 0.045 kilowatt jam bahagi 50 kilowatt jam darab dengan 39 gram. Hasil jawapan ni barulah kita dapat jumlah karbon dioksida yang dibebaskan bersamaan dengan jejak karbon. Jumlah karbon dioksida bersamaan dengan jejak karbon dalam sehari. Kalau dia nak sebulan, darab pula dengan 30 hari. Jelas tak? Jelas ya, sikit. Okey, kalau jelas sikit je. Kalau jelas sikit maksudnya dah faham tu. Faham ke tak? Ejah mula. Okey, ejah mula kita ambil contoh se. Okey, sekarang ni berapakah kuasa dia? Hak ni. Lampu LED ni. Berapa kuasa dia? LED 0.009. Okey, 0.009. Jumlah penggunaan sehari? Kekerapan penggunaan? 5 jam. Mana ada 5 jam? 7 apa? 7 jam ah. Mana 7 jam? Kekerapan penggunaan dalam sehari ni masa. Masa bukan watt, masa jam. Kan dibagi dah tu dalam soalan? Tengok dah modul. Tengok modul awak. Soalan yang pertama. 5 ya. 5 dekat lampu LED. Oh. Jangan tengok contoh atas ni. Tengok soalan bawah. Okay. Latihan prestasi. Latihan prestasi. Okay. Contoh tadi cikgu terang dah atas. Atas tu dah ada jawapan. Sekarang ni latihan prestasi bawah. Nak tengok awak faham ke tak? Okey, berapa kekerapan penggunaan dia tadi? 7 apa? 7 jam. 7 jam. Jadi macam mana kita nak kira tenaga elektrik dalam kilowatt jam? Nak buat gana? 0.09 darab 7. Ya, darab dengan 7. Tapi ingat jangan lupa pasang baju dia. 0.09 kilowatt. Jangan lupa letak. 7 jam. Jadi bila darab jangan buang baju dia tu. Kilowatt jam. Dapat berapa? Dapat 0.063. Kalau ada kalkulator boleh kira. Okey, sekarang kita nak dapatkan jumlah karbon dioksida. Nak buat apa dengan nilai 0.063 ni? Buat apa dengan 0.063? Bagi 50 kilowatt jam darab dengan 39 gram. Okey, baju jangan lupa pakai. Ni baju ni, kilowatt jam, gram, kilowatt jam ni. Okey. Dapat berapa jawapan? Awak darab. Bahagi darab. Okey, ni jawapan dia. 0.049. 0.049 apa? Bukan kilowatt jam dah ni. Kilowatt jam atas bawah padang dah. Mapu dah. Tinggal lagi? Gram. Hak ni, hak payah ni. Payah nak faham sebab matematik dak kemas molek. Bila bahagi kilowatt jam dengan kilowatt jam, kita mati kan ni nilai ni? Atas bawah. Jadi tak ada dah kilowatt jam tu. Tinggal gram je. Tinggal nilai ni je. So secara automatik kita tahu jejak karbon dia berapa? 0.049 gram. Okey, automatik samalah dua ni. Okey, so sekarang ni faham tak? Faham. Faham. Kalau faham, jawab belaka soalan pengiraan tu. Okey. Lepas tu, sebab masa pun dah dekat-dekat pukul 12 dah ni. Lepas tu jawab sekali soalan-soalan sampailah muka surat 7. Yang ni awak belajar dah masa tingkatan 4. Cekap tenaga ni. Silalah jawab. Kebanyakan jawapan dah ada kat nota. Cikgu tak mau bincang sekarang sebab panjang masa dia.
Okay, kalau tak ada kita akhiri sesi hari ini dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. See you. Sama. Assalamualaikum.